Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmatnya yang tidak terhingga, masih dikekalkan iman dan Islam ke atas diri kita, masih dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam, dengan nikmat panjang umur ini, kita dapat menyempurnakan tanggungjawab kita. Dua tanggungjawab besar kita. Yang pertama, kita dilantik oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini untuk menguruskan seluruh kehidupan di muka bumi ini, membetuli dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita yang pertama. Tugas kita yang kedua ialah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua tugas besar kita. Mudah-mudahan dengan panjang umur ini kita dapat manfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kerana apabila sudah tidak ada umur, maka sudah tidak ada lagi peluang untuk kita menyempurnakan tugasan tersebut. Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama dalam majlis ilmu kita. InsyaAllah kita akan menyambung daripada perbincangan dalam kitab Al-Azkar kita. Kita masuk kepada tajuk yang kelima, iaitu bersangkutan dengan tilawah Al-Quran. Tilawah dalam bahasa Arab juga telah digunakan pakai dalam bahasa Melayu kita. Sebut tilawah pun setengah kita faham dah, erti dah. Bunyi tilawah Al-Quran. Kadang-kadang erti sebut tak tahu apa pun. Jadi tilawah maknanya bacaan Al-Quran. Itu makna tilawah. Asal daripada perkataan tala yatlu tilawah. Itu bahasa Arab lah. Tilawah maknanya bacaan. Jadi tilawah Al-Quran ataupun tilawatul Quran ialah bacaan Al-Quran. Kalau zaman dulu-dulu disebut musabaqah Al-Quran. Zaman ini disebut tilawah Al-Quran. Kalau musabaqah ni makna tanding. Tanding Quran. Musabaqah ni tanding, siapa dia badi cepat, badi derah. Badi duduk depan. Itu makna musabaqah. Jadi ubah sikit bunyi tanding Quran ni kurang comel. Tukar nama tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran ataupun bacaan Al-Quran. Jadi tajuk yang kita nak bincang pada malam ini iaitu bersangkutan dengan bacaan Al-Quran. Tuntutannya, ada adabnya dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan bacaan Al-Quran. Perlu diingatkan bahawa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Yang menjadi tuntutan dari membaca Al-Quran adalah mempelajari ayat-ayatnya dengan saksama. Itu yang pertama.
memberi peringatan kepada kita bahawasanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Jadi baca Quran ni zikir paling besar. Zikir dengan makna umum, apa-apa sahaja yang kita sebut yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nama dia zikir. Zikir maknanya sebut mulut. Itu makna dia zikir. Jadi apa-apa yang kita sebut di mulut kita yang mengingatkan kita kepada Allah, itu nama dia zikir. Bahkan zikir melampaui daripada makna sebut. Zikir juga termasuk makna, termasuk dengan perbuatan. Itu makna yang lebih luas. Kita melakukan ibadat sembahyang, itu zikir. Sememangnya dalam keseluruhan ibadat sembahyang itu sebahagian besarnya dengan bacaan, dengan sebutan, walaupun ada sebahagiannya dengan perbuatan. Maka perbuatan itu juga disebut sebagai zikir. Apa-apa perbuatan yang menyebabkan kita ingat kepada Allah, maka perbuatan itu namanya zikir. Dari sudut bacaan, dari sudut sebutan, maka membaca Al-Quran, menyebut lafaz-lafaz Al-Quran merupakan zikir yang paling utama, zikir yang paling besar. Nak banding dengan keseluruhan zikir-zikir lain hak kita duk baca zikir harian tu, sama ada zikir lepas maya ke, zikir pagi ke, zikir petang ke, zikir umum bila-bila masa ke. Nak banding dengan zikir Al-Quran, nak banding dengan kita sebut lafaz Al-Quran, kita baca Quran, maka Al-Quran berada paling hadapan, nombor satu lah. Utama ni duduk depan sekali, mengatasi daripada nombor satu. Kalau orang nak bagi hadiah, hadiah utama. Lepas utama tu baru nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Mana utama ni besar sekali lah. Besar sekali. Maka membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Zikir yang paling besar sekali ialah membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i kata rahimahullah, ketika tawaf tidak ada lain yang dibaca, hanya membaca Al-Quran. Bahkan dia sempat mengkhatamkan Al-Quran ketika tawaf. Wallahu alam, sama ada disambung-sambung ataupun sekali tawaf itu terus habis Al-Quran, itu pun tidak mustahil bagi orang yang ahli Al-Quran. Orang mahal dia boleh kerja mata, boleh jalan, boleh pun dia boleh buat. Nak banding dengan orang yang tidak mahir, beri tumpuan tak cara lain pun tak boleh buat. Jadi tak boleh lah. Kerana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, umur dia ketika umurnya 7 tahun dia sudah khatam hafaz Al-Quran. Bukan habis ngaji, habis ngapa. Habis ngapa. Kita umur nak 70 tahun tak habis lagi. Tak apalah, mujur kot ngaji. Kalau buat tak ngaji, jadi itu yang pertama, nak memperingatkan kepada kita bahawasanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling besar, yang paling utama.
maka perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Yang menjadi tuntutan dari membaca Al-Quran adalah mempelajari ayat-ayatnya dengan saksama. Itu maksud ataupun yang dituntut daripada membaca Al-Quran. Maknanya baca Quran yang yang disuruh, tuntutan yang sempurnanya iaitu baca Al-Quran dengan mempelajari ayat-ayatnya dengan saksama, dengan betul. Itu sekurang-kurang baca. Setiap patah ayat, setiap patah perkataan Al-Quran itu kena belajar. Kena belajar. Tak boleh baca dengan tak belajar. Kena belajar Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Bahkan setelah Nabi pandai dah, Nabi mula-mula tak pandai. Malaikat Jibril mari wahyu yang pertama surah Al-Alaq, Iqra, tak pandai baca. Tapi belajar dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ajar, Nabi ikut, Nabi belajar dengan malaikat Jibril. Sehinggalah akhirnya habis butir Quran. Nabi belajar dengan malaikat Jibril. Pandai. Baca betul. Dan selepas pandai dah, selepas baca betul dah, Nabi masih lagi belajar dengan malaikat Jibril. Tiap-tiap tahun ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril turun bertadarus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadarus ni makna belajar. Kalau zaman ngaji mula, dipanggil pederah. Pederah. Mung ni main ngaji malah derah tunggu guru panggil selalu. Mari dia bawa kat sini pederah tak say. Tu pederah tu tadarus dalam bahasa Arabnya. Darasa maknanya belajar. Tadarus maknanya saling belajar. Saling belajar. Kita belajar dengan orang belajar dengan kita. Kita baca, orang lain tolong betul. Orang lain baca, kita tolong betul. Itu dia panggil tadarus. Ada lawan. Ya, Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Mana kalau Nabi orang yang paling mahir, orang yang paling pandai baca Quran, orang yang paling betul, orang yang paling faham dengan Al-Quran pun masih belajar, masih bertadarus dengan malaikat Jibril nak jaga tak servis salah, sama selah kita lah. Memang tak pandai. Jangan ada orang panggil perkataan ataupun salah kecek. Kawan tak sering ngaji dah Quran, kawan pandai dah. Boleh kira lagi. Kawan tak sering ngaji dah Quran, puas dah. Allahu Akbar. Puas ngaji Quran. Kalau baca surat khabar tak apa puas pun. Baca buku cerita 3 kali ulang dah cerita tu dah tak say puas dah. Tapi Quran tak ada istilah puas. Orang yang mengenali Al-Quran, semakin acap dia baca, semakin kerap dia baca, semakin jatuh cinta dengan Al-Quran. Kau berasa saya, kau mengaji kau berasa saya, kau mengaji kau berasa saya. Itu maknanya ada hubungan yang akrab dengan Al-Quran. Kalau mengaji berasa kau tak saya, ada masalah sikit mula nak memecah, itu maknanya ada benda yang tak kena tu. Kena tengok molek kat mana tu. Tempat tak kena tu. Itu yang dituntut, iaitu belajar ayat-ayatnya dengan sama dengan betul. Kerana Allah perintah kepada kita
apa ni, hendaklah kamu membaca Al-Quran dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu baca Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Apa makna tartil? Baca betul, ikut seperti mana dianya diturunkan, ikut hukum tajwid dia. Nah, ikut hukum dia lah. Lagu mana malaikat Jibril baca kepada Nabi, lagu mana Nabi baca kepada para sahabat, lagu mana sahabat baca kepada tabi'in dan seterusnya. Itu perintah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki adab dan tujuan. Nak baca Quran ni oleh kerana Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar. Salah satunya mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat ialah Al-Quran. Mukjizat Nabi-Nabi lain, Rasul-Rasul lain, ianya akan terhapus ataupun akan hilang berserta dengan wafatnya para Nabi, para Rasul tersebut. Ada hilanglah. Tetapi mukjizat Al-Quran, walaupun Rasul telah wafat, Nabi Muhammad tinggal dah kita, tapi Al-Quran tetap kekal sehingga hari kiamat. Dan ianya tetap boleh diguna pakai sesuai dengan umat manusia sehinggalah hari kiamat. Apa-apa yang ada dalam Quran semuanya pakar. Tu zaman dulu. Dan ni orang tak pakar dah, tak boleh. Kena pakar belaka. Hak ada dalam Quran tu sampai hari kiamat. Maka oleh kerana keagungan Al-Quran itu, membaca Al-Quran memiliki adab-adab dan tujuan. Jadi nak baca Quran ni kena ada adab dia. Kena ada maksud dia. Maksud apa kita baca tu? Kat mana kena betul molek. Maksud baca kita tu. Sebelum ini saya telah menulis satu kitab ringkas, kata Imam Nawawi, yang mencakupi adab-adab pembaca Al-Quran. Itu kena ngaji kitab lain pula. Kena buka kitab Adabul Quran. Khusus yang Imam Nawawi tulis kitab bersangkutan dengan adab-adab Al-Quran. Hak sini ni dia nak sebut sikit-sikit je lah. Kalau nak secara detail, kena buka kitab tu pula. Sifat-sifatnya dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Situ komplit lah. Terperinci, ada belaka cara tentang Al-Quran. Tidak sepatutnya bagi pembaca Al-Quran untuk tidak mengetahuinya. Orang nak baca Quran tak patut, tak tahu ada bersangkutan dengan Al-Quran. Kerana adab merupakan satu perkara yang amat besar, mendahului daripada segala perkara yang lain. Adab dia duduk depan adab ni, kerana dengannya dengan adab itulah akan lahirnya keberkatan. Jadi akan datang insya-Allah akan disebutlah yang asah-asah bagaimana kita dengan Al-Quran, adab kita dengan Al-Quran. Kita kadang-kadang sangat-sangat tidak beradab. Al-Quran kadang-kadang kita cepok supaya sudah baca dia bung lepas. Taklah kita ni. Tengah-tengah orang lain. Pakai lepas duduk cepok atas tepak. Supaya surat khabar. Al-Quran kita letak bawah atas latar. Itu di antara yang tidak beradab. Quran ni bagai mulia. Sebab tu kita letak dia tinggi. Paling kurangnya jangan sama dengan punggung kita.
Nah, kalau kita letak bawah tu sama dengan punggung kita. Taraf dia. Sedangkan Quran ni dia kena letak biar atas pada kepala kita. Nah, hak tu hak maliknya. Paling-paling tidaknya kena jangan sama tinggi dengan tempat duduk kita. Tu. Dalam kitab ini saya akan menjelaskannya secara ringkas, kata Imam Nawawi. Dalam kitab ni nak sebut ringkas lah. Hak detail ada kitab khusus dia. Sementara penjelasan secara panjang lebar saya tunjukkan pada tempatnya masing-masing. Hak tu dalam kitab masing-masing lah. Kata Imam Nawawi, semoga Allah memberi taufik. Itu doa dia lah. Semoga Allah beri taufik kepada kita, kepada sesiapa yang membaca kitab dia ni, dan yang nak baca Al-Quran. Yang pertama, khatam Al-Quran. Imam Nawawi nak sebut tentang khatam Al-Quran. Bacaan khatam Al-Quran. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran baik pada malam maupun siang, baik ketika sedang dalam perjalanan ataupun dalam keadaan mukim. Mana kita ni disuruh baca Quran bila-bila masa. Bila-bila masa. Malam, siang, ketika kita dalam musafir, ketika kita duduk di rumah. Tu mukim. Mukim ni tidak musafir lah. Kita mukim iaitu kita berada di sesuatu tempat tidak melebihi daripada 4 hari 4 malam. Itu dipanggil mukim. Kalau melebihi daripada 4 hari 4 malam, itu sudah nama musafir. Sudah nama sudah nama mukim lah. Mukim lah. Tak lebih pada 4 hari itu nama dia musafir. Lebih pada 4 hari itu nama dia mukim lah. Tapi dia tak sedih duduk situ. Nak pergi ke lain pula. Kalau dia tak pergi ke lain dah, memang situ dah tempat sudah dia. Itu nama dia mustautin. Tak ada niat nak pergi lain dah. Kapung lah kita panggil. Itu nama dia mustautin. Jadi semua keadaan kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Maknanya tak ada orang panggil tak ada musim lah. Tak ada musim kita ni nak berhenti daripada baca Quran. Berhenti tak mati. Mati itu orang terus baca Quran pula kita. Sama ada dekat nak mati, maupun lepas mati. Dekat nak mati tu tak ada lah nak panggil orang lain. Tak kira lah dia lagu mana, dia orang kaya ke orang miskin ke, pakak tinggi pakak rendah. Lagu mana keadaan dia sekalipun, orang tak buat ke lain. Dekat nak mati tu tak ada benda lain, Quran lah. Itu nak gambarkan kepada kita, nak rakyat pada kita betapa pentingnya Al-Quran ni. Walaupun dia datuk secara mana tinggi pakak pun, dia minat siapa dia sekalipun, dia minat peminat Datuk Siti Nurhaliza contoh, minat berdoa lagu dia, duduk tengok, ada tengok slow tu, tu buka sekali lagu Siti, aku nak dengar hok ngelah ni. Kalau dia suruh buka apa, aku tak suruh dah. Masa tu tak ada benda lain dah, Quran. Kerana Quran sahaja yang mampu menenangkan.
Baca Quran ni tenang. Dia sifat dia, keberkatan dia, khasiat yang ada pada Al-Quran itu ialah dia orang panggil sejiwa dengan manusia, dengan fitrah manusia. Maka sebab itu orang yang tidak membaca Al-Quran ataupun paling-paling kurangnya tidak mendengar bacaan Al-Quran, jiwanya akan terpisah daripada ketenangan. Kerana Al-Quran dianya pembawa kepada seseorang itu jadi tenang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu menyebabkan hati manusia ini jadi tenang. Maka tak ada zikir yang paling besar seperti yang sebut mula-mula tadi, Al-Quran lah zikir paling besar. Maka nak biar kita ni jadi tenang, kena baca Quran. Kena baca Quran lah baru tenang. Ni kak tak si baca Quran. Nak baca gua ni tak pandai. Dia tak pandai belaka. Tak nyadar hak pandai. Habis-habis tidak baca Al-Fatihah. Mungkin pandai Al-Fatihah. Qul huwallah ke pandai. Baca hak tu lah, dak lain tak pandai. Tapi tak baca juga. Tak ada alasan lah maknanya. Jadi dituntut kepada kita pada semua keadaan untuk kita membaca Al-Quran. Para ulama salaf radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yang berbeza-beza dalam khatam Al-Quran. Ulama salaf iaitu ulama hak peringkat awal. Bermula daripada sahabat itu dipanggil ulama salaf. Tabi'in itu dipanggil ulama salaf. Lepas pada itu dia panggil ulama khalaf. Hak peringkat clear sikit. Jadi ulama-ulama salaf ni hak peringkat dulu bermula daripada sahabat, memiliki kebiasaan yang berbeza-beza dalam khatam Al-Quran. Ada macam-macam lah. Dalam mereka membaca Al-Quran sehingga khatam. Baca sampai habis. Sebahagian mereka khatam Al-Quran setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali habis, 2 bulan sekali habis. Kita 2 tahun sekali tak habis. Tak apalah, asal ke baca, asal ke belajar. 2 ke 3 ke 4 ke 10 ke tak kira lah. Itu kadar kita. Kadar ulama salaf ni macam-macam. Setengah mereka 2 bulan sekali baca habis. 2 bulan sekali ni setengah juz sehari je. Setengah juz sehari ni kalau kita adab molek, habis lama saja. Lama lah tu. Tu belah-belah ngaku. Tu 2 kali, 2 bulan sekali setengah juz sehari. Sebahagian yang lain khatam setiap 1 bulan sekali, sejuz sehari. Habis sebulan sekali khatam, sebulan sekali khatam. Sebahagian lain khatam setiap 10 hari sekali. Allah, dah tak kerja buat kita. 10 hari sekali, sebulan 3 kali. Lagu mana mak? Tak boleh kan kita? Boleh tak boleh itu bergantung kepada kesungguhan kita dan kemahiran kita. Tak ada kawan. Tak apalah, buat hak dia lah. Buat hak dia. Buat hak dia. Tak ada buat saya pakat ramai-ramai. Sebahagian yang lain khatam setiap 8 hari. Kau berat. Ni ayat hak ulama dulu. Kelas sahabat, kelas orang mahal Quran.
Kelah harga driver kereta Black J ni. Tak, dia tahu dah jalan lubang gapo semua selekoh gini-gini. Tak. Black J dia boleh goyek kereta. Tekan 200 pun senyum gitu ya kena. Tak. Apa kata berik dah. Apa dia mohon? Dia tahu selok-belok tu dia tahu. Tak. Kat mana kena berik, kat mana kena akak handbrake, kat mana. Kat mana kena tukar raya. Dia tahu belakang. Mohon. Tak. Begitu ibaratnya. Sebahagian yang lain khatam setiap 8 hari sekali dan sebahagian yang lain khatam setiap 7 hari sekali. Macam-macam ada. Tak. Itulah gambaran lagu mana bersungguhnya orang dulu para ulama ni bermula daripada sahabat, mereka ini bersungguh baca Quran. Nah. Bersungguh baca Quran. Tak. Itu ni dak sungguh belaka. Tapi sungguh dah ni tak apa dah sungguh lagu kita lah. Tapi nak lawan demo memang tak lawan lah. Dan sememang pun umat akhir zaman ini dianya tidak akan jadi lebih baik daripada umat yang dahulu. Walaupun mungkin ada hak suara dua, hak tu tidak dijadikan sebagai rojokan. Ada suara dua. Hak meh-meh orang dulu. Tapi tidak dibuat ukuran. Zaman dulu ni, zaman sahabat, zaman salafus soleh ini, mereka ini itulah jadi budaya kehidupan dia. Jadi itu budaya dia. Sentiasa khatam Al-Quran. Sentiasa khatam Al-Quran. 2 bulan sekali, bulan sekali, 10 hari sekali, 7 hari sekali, 8 hari sekali. Habis baca Quran. Dah dia tak kerja kok. Lah dia orang ada tanggungjawab anak bini serupalah. Dah buat apa dia dah. Kerana mereka meletakkan kepentingan Al-Quran itu berada pada tempatnya. Dia selalu. Dia selalu. Kalau kita tak belakang je tak ada. Inilah yang banyak dilakukan oleh kaum salaf. Maknanya itu jadual dia lagu tu lah, lebih kurang gitu. Mana habis-habis lambat pun 2 bulan sekali. Tu lama dah tu. Tu jenis hak tak berapa sungguh mana tu. Malas sikit. 2 bulan sekali habis tu tak rajin tu. Kalau hak rajin hak tadi. Bulan 10 hari, 7 hari, 8 hari. Minggu. Sebahagian yang lain khatam sejak 6 hari sekali. Apa sakit dah ni? Sebahagiannya 5 hari, 4 dan kebanyakannya 3 hari sekali. Hai. Dah. 10 juz hari. Ke mana 10 juz hari. Tak. Tak berok kita. Tak ada nak pergi berok 10 juz hari. Tak. Ni. 3 hari sekali habis. Banyak juga yang khatam Al-Quran dalam sehari semalam. Tak tidur. Kita tak tidur tak habis. Tambah 24 jam lagi pun. Jadi sehari semalam itu 48 jam tak habis lagi. Demo ni habis. Sehari semalam dia boleh habis baca Quran. Bahkan ada sekumpulan yang khatam Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. Siang sekali, malam sekali. Dia baca lagu mana berapa ratus kilometer sejam. Dia baca. Kemudian ada sekumpulan yang lain khatam 3 kali dalam sehari semalam. Allahu Akbar. Jadi tanyalah kita lagu mana. Lagu mana demo ni. Ni baru jolo. Bila saya aku dekat tanah Sabah kau ni, apakah orang akan dah? Bila gitu dia.
Parut lah. Oh, main village saja baca palo aja. Dah baca palo ya. Alif lam mim habis saja. Tak, saya qulu sufaha 2 juz gitu. Tilka rusulu 3 juz. Lan tanalul birra hatta parut lah gitu. Lah kita boleh. Tak boleh juga kita pun lah kalau gitu tak boleh juga. Mereka ini baca sungguh. Bukan lok-lok lah, baca sungguh. Bukan ambil palu, ambil ekor dok. Mereka baca tak daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Habis macam ni. Kita buat sikit lagi. 4 kali dalam semalam dan 4 kali pada waktu siang. Allahu Akbar. Ni tak. Kita nak ngoyak apa tak ada ni. 4 kali siang, 4 kali malam. 24 jam itu dia habis 8 kali. Lagu mana? Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu pelik lah. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam Allah boleh buat. Dia Allah nak beri. Di antara yang sanggup khatam 8 kali dalam sehari semalam adalah As-Sayyid Al-Jalil Ibnu Khatib As-Sufi radhiyallahu anhu. Inilah jumlah terbanyak yang sampai pada kami dalam sehari semalam. Itu seorang ulama. Seorang salafus salih. Ulama awal-awal dulu. Sahabat. Sahabat. Wallahu a'lam, mungkin itu dia punya pecah rekod lah tu. Pecah rekod. Mana ada yang boleh buat dalam sehari itu iaitu 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Kata Imam Nawawi, hak setakat aku dengarnya, hak tu hak paling banyak sekali. Dan hak siapa berita ke dia, paling banyaknya 8 kali sehari semalam. Ini jarang orang boleh buat. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi meriwayatkan dengan sanad dari Mansur bin Zadzan bin Ubad adalah seorang dari kalangan tabi'in. Radhiyallahu anhu bahawa dia khatam Al-Quran pada waktu antara Zuhur dan Asar. Lalu khatamnya lagi pada waktu antara Maghrib dan Isyak. Pada bulan Ramadan beliau khatam Al-Quran antara Maghrib dan Isyak 2 kali. Lebih sedikit. 2 kali lebih sedikit. Antara Maghrib dengan Isyak tu dia habis Quran 2 kali khatam. Berawak itu. Kita kata berawak dah. Allah jolok air kawat tak masuk akal. Maghrib Isyak tu dia 2 kali habis. Kalau 2 juz tu mana sabar. Dan kita usah kira lah, setengah juz pun tak ada habis. Ni 2 kali habis Quran ni. Maghrib Isyak ni. Kaum salaf saat itu biasa mengakhiri Isyak pada bulan Ramadan hingga berlalu 1/4 malam pertama. Dia bayar Isyak lewat. Dia pelewat Isyak tu. Dia sungguh lah habis. Tapi kita tak ada semacam pelewat rapat subuh, tak ada. Dia pelewat sikit Isyak tu sehingga 1/4 malam. Jadi dia ambil suku. Pukul 10 lah lebih kurang. Baru maya Isyak. Dia 2 kali habis. Kita dia lah 2 juz. Sebab dia 2 kali habis Quran. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahawa Mujahid rahimahullah khatam Al-Quran pada bulan Ramadan antara Maghrib dan Isyak.
Sementara itu mereka yang khatam Al-Quran dalam satu rakaat tidak terhitung banyaknya, di antaranya Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari dan Sa'id bin Jubair di kalangan para sahabat. Sekaat habis baca Quran. Berjerit dah kita. Nak habis surah sejadah tu pun. Mengeluh. Ni satu rakaat dia semaya, sekaat tu habis baca Quran. Tak baca Quran Allah ya dak. Baca Quran Allah sekali habis baca Quran. Bukan lagu tu. Baca Quran sungguh habis Quran sebuti. Allah baca gua tak usah fikir, tak ada dengan kita. Tak ada. Itulah kemahiran dia. Itulah kelebihan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekurang-kurangnya kita dengar cerita-cerita ni, mudah-mudahan orang panggil naik semangat lah. Nak ayatnya betapa dhaifnya kita. Dhaifnya kita. Kita kata kita beriman dengan Al-Quran. Quran itu panduan kehidupan kita. Macam-macam lah slogan. Tapi tak tahu berapa tahun sekali baru habis Quran. Tak apalah. Paling-paling kurangnya kita ada kesungguhan. Kita berhenti satu. Panjang sebenarnya perbincangan Al-Quran ini, banyak kawal lagi. Ini mukadimah dia. Imam Nawawi bawa contoh-contoh para salafus soleh, bagaimana kesungguhan mereka dalam membaca Al-Quran sehingga khatam. Ni nak naik semangat dulu ni. Nak naik semangat dulu ni. Nak suntik semangat. Sebab tu dia bawa kata dulu, kemudian sekali baru dia ayat adat-adat cara apa semua sekali yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita singgah sini dulu pada malam ini. Mudah-mudahan jadi renungan untuk diri kita. Kita baca Allah lah. Kerdilnya kita. Kerdilnya kita nak banding dengan demo-demo ni. Panggil tak dengar lah. Sungguhnya demo baca Quran. Ni baru namanya pejuang agama Allah. Ni dak kecek sedap. Tapi tak ada gapo. Tak ada gapo pun. Buah je besar. Tak ada gapo satu. Jadi demo ini mereka buktikan dengan amalan ni hak bab baca Quran. Bab lain banyak kau lagi dah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita insya-Allah untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita jadikan kita ini sebagai ahli Al-Quran yang mana nantinya kita ketika di dunia ini, ketika di alam barzakh dan ketika di hari akhirat, Al-Quran sentiasa mendampingi kita. Jadi saing kita lah. Dia saing kita. Dalam kubur kita kesik tak ada saing. Di hari akhirat walaupun ramai saing, tapi tak cara, tak ada nak cara, nak kelih pun tak ada. Maka dalam kubur Quran akan datang temang kita. Buat saing dengan kita. Di hari akhirat Quran akan datang untuk memandu kita, memandu arwah kita. Ada pemandu pelacung. Boleh kecek dengan dia tu Allah hantar sebagai pemandu kita. Dia bawa kita nak pergi Lakhwana, tempat mana selesa, tempat mana selamat. Tidaklah mula mandi tak tahu nak pergi Lakhwana. Itu Al-Quran di hari kiamat. Iya. Dia akan menemani kita. Temai lagu mana wallahu a'lam. Tapi hak kita fahamnya temai ni gitulah. Kita ada saing, boleh kecek buah, tak bahasa kesik. Ada apa-apa masalah boleh cerita, boleh ngadu. Tu saing.
Itu hak kita faham dah. Dah, tapi hak hakikat sebenarnya wallahu a'lam lagu mana denung. Dah. Dah. Masing-masing pergi tahu lah lagu mana. Dah. Tapi kalau Nabi kata kena buat persiapan ni, kena buatlah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.